Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, semua dah bersedia nak belajar? Okey, kita masih lagi dalam tajuk wang. Tapi subtopik yang terbaru iaitu darab wang. Okey, hari Isnin hari itu kita dah belajar tambah dan tolak wang, operasi bergabung. Jadi hari ini kita masuk subtopik yang terbaru dalam topik wang iaitu darab wang. Okey, dalam topik ni mesti kena cekap sifir. Tak hafal tak apa, tapi kita boleh buat sifir dengan cepat. Baik. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak terangkan sikit mengenai darab. Okey, apa itu darab? Okey, darab ni memang kita tahulah simbol dia macam X ni kan. Okey. Darab ni juga berasal daripada operasi tambah sebenarnya kan. Ingat lagi tak kita belajar darab dulu? Okey, asal dia ialah daripada operasi tambah. Okey, bila kita tambah secara berulang-ulang nombor yang sama, dia akan jadi darab. Okey, jom kita tengok macam mana tu. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1 ni sebenarnya cikgu ambil dari buku teks kamu, muka surat 9. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu juga, muka surat 9. Baik, kita tengok soalan 1. Kira jumlah harga 2 buah hamper. Okey, kat sini ada hamper, ada makanan. Okey, satu hamper harga dia RM211. Okey, satu hamper harga dia RM211. So, soalan dia suruh kira jumlah harga 2 buah hamper. Okey, kalau satu hamper RM211. Okey, kalau 2 hamper berapa ringgit? Okay, kat sini boleh juga buat RM211 tambah RM211 kan? Okey, ni satu hamper. So, jadi 2 hamper. Okey, jadi 2 hamper. Tambah 2 lah. Tambah 2 kali. So, jadi 2, 4. Jangan lupa tulis RM. Inilah yang cikgu masukkan tambah berulang nombor yang sama. Kita tambah RM211. RM211. Okey, kita ulang nombor yang sama. Itulah jadinya darab. Okey, daripada sini terhasilnya darab. Kita boleh buat RM. Nak mudah, macam kita kena tambah banyak kali ni agak susah kan. Ni 2 okey lagi. Kalau kena tambah sampai 10 kali, 12 kali, takkan kamu nak tambah sampai 12 kali kan. Okey, bila kita nak mudahkan dia, kita guna operasi darab. Darab 2. Okey, kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi lagi mudah. Okey. Seterusnya tengok soalan yang kedua. Soalan kedua juga dari buku teks. Okey. Kita baca sama-sama. Kira harga 3 jam. Okey. Sebuah jam tangan ni harga dia RM82.30. Okey, 1 jam harga dia RM82.30. Dia suruh kira harga untuk 3 jam. Okey. So, kita boleh juga nak tambah 3 kali. Betul tak? RM RM82.30 tambah RM82.30 tambah lagi RM82.30. Okey. Tengok. 1 jam. 1 lagi jam. 1 lagi jam. 1, 2, 3. So, jadi 3 buah jam. Kita tambah semua, dapatlah harga untuk 3 buah jam. Okey. So, nak senang, tak perlu kita tambah berulang-ulang kali. Okey. So, kita guna je operasi darab. So, RM RM82.30. Darab je dengan 3. Okey. Daripada tambah berulang-ulang ni lah terhasilnya operasi darab. Darab sebenarnya dia adik-beradik dengan tambah. Tambah berulang-ulang nombor yang sama. Macam sifir kan? Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Sifir 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Itulah tambah berulang-ulang. Darab sebenarnya tambah berulang-ulang. Nombor yang sama. Okey. So, kita tambah kat sini. 3 kan? So, kita darab kat sini. Dia darab dengan 3 kan? So, kita kena siapkan sifir
3 kat sini. So nak senang kita tulis sifar 3. Okey, sifar 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okey, nak buat sampai berapa ni? Kita tengok dekat soalan ni. Nombor apa yang paling besar? Nombor 8 kan? So, buat sifar 3 sampai 8 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup sampai 8 je. Okey. Titik perpuluhan abaikan dulu. Darab je macam biasa. Buat-buat tak nampak titik perpuluhan tu. Okey, darab je macam biasa. Macam kita darab nombor yang tak ada titik perpuluhan. Okey, sifar darab 3. Sifar. Sifar. Okey. 3 darab 3, 9. 2 darab 3, 6. 8 darab 3, 24. So, bila dah macam ni, turunkan. Terus je. Turunkan terus titik perpuluhan tu. Dan jangan lupa tulis simbol RM dekat depan. So, jawapan dia RM246.90. Seterusnya, soalan yang ketiga pun sama juga. Cikgu ambil dari buku teks kamu. 4 darab RM340. So, nak tulis yang mana dulu? Tulis 4 atau tulis RM340? Ya, kita boleh tulis RM RM340 darab dengan 4. Okey, tengok dia darab dengan berapa? Darab dengan 4. Jadi, siapkan sifar 4 di sini. Okey, sifar 4 nak buat sampai berapa je? Tengok atas dekat soalan, nombor yang paling besar ialah nombor 4. So, buat sifar 4 cukup sampai 4 je. Okey. Tak perlu buang masa kamu nak buat sampai 10, sampai 12. Tak perlu. Buat sampai 4 je. Okey, 4, 8, 12, 16. Dah cukup. Okey, sifar darab 4. Sifar. 4 darab 4. Sini. 4 darab 4 kan? 16. 6 dekat bawah. 1 dekat atas. 3 darab 4. 1, 2, 3. Yang ketiga. 12 tambah 1. 13. Jangan lupa tulis RM. Dan soalan ni tak ada titik perpuluhan. So, tak perlu turunkan titik perpuluhan. Jawapan dia, cara sebut jawapan dia ialah RM1,360. RM tak perlu sebut. Okey? Jangan sebut RM RM1,360. Itu salah. Cara sebut dia ialah RM1,360. Seterusnya, soalan yang keempat. Okey, soalan ni darab dengan 10. Okey, cikgu ada cara yang mudah untuk darab dengan 10, dengan 100 dan dengan 1000. Okey, cara dia ialah gerakkan dia punya titik perpuluhan. Okey, kita salin soalan di bawah. RM 148 titik perpuluhan 25. Okey. Ni dia punya soalan dia. So, dia darab dengan 10. Okey. Kita nak gerakkan dia punya titik perpuluhan. Sebabkan dia operasi darab. Darab perlu gerak ke belakang. Okey. Kalau dia bahagi, gerak ke hadapan. Okey. Sebab kalau digerak ke hadapan, jawapan dia akan jadi lebih kecil. Untuk bahagilah. Bahagi kan jawapan dia kecil kan? Untuk darab, jawapan dia akan jadi lagi besar. So, dia kena gerak ke belakang. Okey. So, dia darab. Kita kena gerak berapa kali? Tengok kat sini. Darab dengan 10. So, 10 ada 1 sifar. So, gerak sekali. 1. Letak titik perpuluhan kat sini. Kita pindahkan dia punya titik perpuluhan. So, salin balik semula. Tulis RM. 1, 4, 8. Titik perpuluhan ni dah tak ada. Terus dia salin 2. Ini baru ada titik perpuluhan. Sifar. Boleh letak sifar kat belakang. Okey, 5. Okey, 5. So, jawapannya RM482.50. Ini jawapan dia. Okey, boleh faham? Seterusnya, soalan yang kelima. Okey, untuk soalan ni, darab dengan 100. Okey, darab dengan 100. Jadi, salin balik soalan dia. RM 76.
RM76 darab dengan 100. So ingat saya cakap tadi, kalau darab dengan 10, 100, 1000, tak perlu buat bentuk lazim pun tak apa. Cuma kita boleh gerakkan dia punya titik perpuluhan. Tapi RM76 ni tak ada titik perpuluhan. Kan? So macam mana? Okey, sebenarnya RM76 ni dia ada titik perpuluhan. Dia sebenarnya macam ni. Ni sama. Okey. RM76 dengan ada titik perpuluhan sifar-sifar ni sama. So kita geraklah titik perpuluhan dia ni. Berapa kali nak gerak? Okey, 2 kali. Sebab dia darab dengan 100. 100 ada 2 sifar. So gerak 2 kali. 1, 2. So titik perpuluhan akan berada di belakang sekali. So jawapan dia akan tulis RM 7, 6, sifar, salin titik perpuluhan dia, sifar. Ni jawapan dia. RM7,600. Baik. Soalan yang ke-6, darab dengan 1000. Sama juga macam soalan yang ke-5. Okey, kita gerakkan dia punya titik perpuluhan. So salin balik RM9 darab dengan 1000. Okey. RM9 tak ada titik perpuluhan kan? So sebenarnya dia ada. Macam mana? Dia 9 titik sifar. So gerakkan dia punya titik perpuluhan. Berapa kali nak gerak? 1, 2, 3. Ada 3 sifar. So gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Titik perpuluhan akan berada di sini. So kat sini ada, kita panggil mangkuk kan, macam mangkuk ni. Mangkuk ni tak ada digit dalam ni. So kita letakkan sifar. So salin balik, tulis RM 9, sifar, titik perpuluhan. Lepas titik perpuluhan boleh tulis sifar. So jawapan dia akan jadi RM9,000. Baiklah murid-murid, saya harap penerangan saya tadi jelas dan kamu boleh faham macam mana nak darab tajuk wang. Dia sebenarnya darab macam biasa, macam kita darab nombor perpuluhan kalau dia ada titik perpuluhan tu, dan macam kita darab nombor biasa. Okey. So, untuk tugasan, kita gunakan buku aktiviti. Okey, buka buku aktiviti muka surat 82. Okey, ada aktiviti 1. Ada soalan A sampai soalan AUDSTMI dengan Q. Ada huruf dekat soalan ni sebab kita nak isi dekat bawah ni. Okey, dia akan menjadi satu perkataan nanti. Okey. So kamu darab je macam biasa. Yang atas ni dia dah buat bentuk lazim. Jadi kamu darab je macam biasa. Kamu terus je darab. Boleh buat sifir dekat buku tulis kamu. Dan soalan yang bawah ni didarab dengan 1110. Okey, yang ni buat macam saya bagi tahu tadi. Gerakkan dia punya titik perpuluhan. Okey, saya ambil satu contoh lah yang tak ada titik perpuluhan. Contoh yang ni. RM54 kan. So salin RM54. RM54 tak ada titik perpuluhan. So kita letak titik perpuluhan. Sifar. So dia darab dengan 100. 100 ada 2 sifar. Perlu gerakkan 2 kali. 1, 2. Letak titik perpuluhan di belakang. So jawapannya RM54. Sifar. Titik perpuluhan turun. Sifar. So dia akan jadi 5,400. Okey. Yang ni buat bentuk lazim macam biasalah. RM826.30 darab dengan 6. Dah dapat jawapan ni. Yang bawah ni nombor dia ni jawapan tau. Kamu tengok nanti. Contoh macam saya dah kira tadi 5,400 kan. 5,400. Tengok. Ada tak jawapan dia kat sini? Kalau tak ada, tak adalah. Okay. Kalau ada, kamu letakkan huruf dia. Letak huruf di dalam ni. Alright. Tugasan yang kedua, muka surat sebelah dia. Muka surat 83. Okey, muka surat 83. Buat bentuk lazim dalam bentuk daun yang dia bagi ni. Okey, saya ambil satu contoh soalan yang F lah. Soalan F. Okey, kamu buat je bentuk lazim kat sini. RM RM841.
60 sen darab dengan 6. Okey. So, kenalah buat sifir kat sini. Sifir 6. Sifir 6 sampai berapa? Sampai 8 je. Okey, buat sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dah cukup. So, darab je macam biasa. Dah darab, dah dapat jawapan, baru turunkan dia punya titik perpuluhan. Last sekali baru turunkan titik perpuluhan. Tuliskan RM. Darab je macam biasa, macam titik perpuluhan tu tak ada pun. Tapi jangan lupa di akhir jawapan, turunkan titik perpuluhan. Selari macam ni. Okey, itu saja. Saya harap penerangan saya ni memberi manfaat kepada kamu dan kamu boleh faham dan boleh siapkan tugasan. Okey, jangan lupa dah siap hantar tugasan kepada saya untuk disemak dan dibuat penilaian. Okey, itu saja. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.